Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Atau kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal? Islam manakah yang paling utama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Yang artinya ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, dan jangan malas, wala taku ghafilan, dan jangan jadi lalai, fanadamatul uqba lima yatakasal, kerana penyesalan mendalam itu adalah milik mereka yang bermalas-malasan. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadраtillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk kita berada di dalam rumah Allah dan dapat kita duduk beribadat dengan melaksanakan tuntutan yang diperintahkan Allah, iaitu solat fardu maghrib secara berjemaah, dan dapat pula kita duduk di dalam satu majlis yang disukai Allah dan Rasulnya, dan juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis seperti pada malam ini disebut sebagai Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Moga-moga di dunia Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga seperti ini, maka harap-harap nanti di hari akhirat kelak
Allah izinkan kita berada di dalam syurganya yang sebenar secara hakiki dan abadi. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Pertama sekali, perkenal diri dulu kan? Orang tak kenal tak? Kalau artis orang kenal lah. Nama Muhammad Syakir bin Nasoha. Apa nama ni, dijemput ke tempat tuan-tuan ni untuk berkuliah, dan cadangnya kuliah kita akan ditetapkan secara bulanan, insya-Allah. Hari apa? Selasa minggu pertama. Betul? Salah? Betul. Dan kitabnya belum diputuskan belum lagi. Kita tengoklah pengajian apa yang sesuai untuk kita bahaskan di sini. Baik. Jadi saya malam ni diminta untuk mulakan dengan mukadimah dulu ya. Mukadimah, hantam saja. Hantam. Allahu Akbar. Kejut. Masjid dalam sah sejuk pula tu. Gigil. Tengok orang ramai pula, kamera pun banyak. Atas tu ada tu siling tu. Kan? Tahu. Baik. Jadi apa nak cerita malam ni? Kita cerita tentang ilmu lah. Dalam bab menuntut ilmu ni. Ilmu ni dia ada 5 hukum. Dia ada 5 hukum. Ada kadang-kadang ilmu itu hukumnya wajib. Ada kadang-kadang ilmu itu hukumnya sunat. Kadang-kadang ia harus sahaja. Kadang-kadang makruh. Dan kadang-kadang haram. Haram pun ada. Ada ilmu yang haram, tak boleh kita mengaji. Kita faham dulu hukum taklifi tu. Wajib, apa makna wajib? Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Tu maksud dia. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Tu makna wajib. Makna sunat, dia buat dapat pahala, tapi kalau tak buat tak dapat apa-apa. Kalau harus pula, buat pun tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Kalau makruh, buat tak dapat apa-apa, tapi kalau meninggalkannya boleh pahala. Dan yang terakhir haram. Haram, buat dapat dosa, meninggalkannya boleh pahala. Itu. Jadi ilmu ni begitu juga. Kita ambil daripada belakang dululah. Ada ilmu yang haram. Maknanya bila kata haram, kalau kita belajar juga ilmu tu, boleh dosa kita. Dan kalau kita meninggalkan ilmu tu, boleh pahala. Apa dia ilmu yang haram? Kata ulama, apa sahaja yang perbuatannya haram, hukumnya haram, maka mengaji atau belajar tentangnya pun jadi haram. Contoh benda apa haram? Minum arak. Dia belajar minum arak. Belajar macam mana nak buka botol apa? Whisky benda tu. Tuk gitu. Belajar tu haram. Sebab apa? Sebab benda tu benda haram. Benda tu benda haram. Begitu juga kata ulama, belajar main daun teruk. Tahu daun teruk? Walaupun tak main judi Ustaz. Kami main saja-saja gitu. Buat blackjack gitu kan. Blackjack. Nah, haram juga. Sebab apa? Sebab daun teruk tu memang dicipta untuk judi. Dia direka khas dibuat tu memang untuk judi.
Ada tak orang buat daun teruk ni untuk buat lapik nasi lemak? Ada? Ada tak? Jadi memang tujuan dia kilang buat dah, memang niat untuk benda tu, untuk judi. Lepas tu bila benda tu memang untuk judi, jadi asal hukum pun tetap judi dah. Haram dah. Walaupun kita tak niat untuk judi, tapi kita buat main-main saja je. Buat main saja tu jadi galakan. Jadi belajar. Sebab tu belajar ni tu jadi haram. Nah, main apa? Lepas tu saya pernah mengajar di sebuah balai polis. Jadi polis tu kata, ada Ustaz, kami ada bahagian unit yang belajar main judi. Siap main yang baling dadu, lepas tu pusing gitu tu. Benda apa dah nama, benda apa nama? Tahu? Tak pernah. Memang tak pernah lah. Kena ngaku silap lah. Kan? Apa Rolex kan apa benda dah nama dia. Dia kata ada di Bukit Aman. Memang ada, dia ada satu bahagian khas belajar. Kita tanya dah apa tujuan belajar? Taklah sebab nak tangkap penjenayah. Sebab jahat-jahat ni selalu duduk dalam tu tempat judi tu. Jadi kadang dia nak spy ke apa ke, nak selidik apa sebagainya. Memang jadi kenalah reti juga. Ni masuk-masuk nampak angat bodoh kan, kata ni polis rasa ni. Jadi kantoi lah pula kan. Jadi dia belajar. Kalau macam tu kata tak jadi haram. Sebab tujuan dia belajar bukan sebab dia nak main, tapi sebab atas faktor kerja, yang kerja dia tu khas untuk dia nak tangkap jenayah. Tapi untuk dia sajalah, untuk orang lain tak boleh. Gitu. Jadi ilmu tu ilmu haram. Tak boleh mengaji. Tak saja je tak boleh. Saja-saja pun tak boleh. Sebab asal hukum sudah haram. Yang kedua, ilmu yang makruh. Makruh ni maksudnya kalau buat tak dapat apa-apa. Kalau tak buat boleh pahala. Itu kena faham. Kadang orang kita disalah faham. Makruh ni buatlah banyak mana sekalipun dia tetap tidak berdosa. Sebab dia makruh. Makruh bukan dosa. Kan disebut dah makruh ni kalau buat tak dapat apa-apa, kalau meninggalkannya boleh pahala. Jadi buat banyak mana pun tak dosa sebab itu barang makruh. Cuma nanti kita akan cerita makruh ni macam mana berat pula hukum dia. Cumanya nak bagi tahu makruh bukannya suatu yang mendatangkan dosa, tapi meninggalkannya boleh pahala. Jadi apa dia ilmu yang makruh? Apa jua benda yang makruh, maka belajarnya pun jadi makruh. Makruh di sini dengan arti kata benda-benda yang mensia-siakan atau melalaikan, yakni barang-barang lara. Tak ada faedah pun buat benda tu, tapi saja-saja buat. Contoh dia naik motor jimat tayar depan. Tahu? Naik motor jimat tayar depan. Dia buat pacak gitu. Benda tu sia-sia. Walaupun tak melibatkan kemalangan orang lain, kalau melibatkan nyawa orang haram. Sebab dia dah jadi menyebabkan mudarat orang lain. Tak, dia seorang-seorang je. Lepas tu siap pakai baju keselamatan, siap. Tapi nak belajar cara macam mana tayar depan tu boleh angkat. Dia ada ilmu dia juga tu. Ada kitab dia. Jadi dia pergi belajar. Belajar tu makruh. Sebab apa? Sia-sia je. Belajar benda yang sia-sia, benda-benda yang tak ada faedah. Kan? Benda yang tak mendatangkan hasil. Belajar main kerem. Nak main tu kan dapat apa pun. Tapi saja-saja je. Buang-buang masa je. Jadi benda tu belajarnya tu jadi makruh. Dah dosa tak? Taklah dosa. Tapi kalau meninggalkannya lebih baik. Lebih baik itulah maksudnya boleh pahala. Gitu. Walaupun jap nanti tu, belum tu. Sebelum tu nak tanya lagi, apa lagi perbuatan yang makruh? Apa lagi? Siapa tahu? Siapa tahu kita bagi hadiah. Pakej percutian di Pondok An-Nur 3 hari 2 malam. Apa lagi barang makruh? Takut nak jawab ni. Isap? Isap rokok Isap rokok ni dua je pandangan ulama. Satu kata makruh, satu lagi kata haram. Tak ada ulama kata sunat, tak ada. Apatah lagi wajib, tak ada. Dua je, makruh dengan haram. Makruh dengan haram. Okeylah.
Kalau pandangan haram syadid sangat, keras sangat, tinggi sangat. Okey, kita ambil pandangan yang rendah. Ada pandangan yang rendah di kalangan ulama kata seokok ni hukumnya makruh. Okey, tak apa, boleh terima. Sebab tadi kata dah makruh ni tak dosa, meninggalkannya boleh pahala. Okey, tak apa. Jadi bolehlah Ustaz. Sabar dulu, tengok dulu. Mana datang kataan makruh tu? Makruh ni dia gini. Dalam ilmu bahasa Arab, kebanyakan perkataan Arab, khususnya perkataan isim, kata nama itu, dia kebanyakannya datang daripada 3 huruf. Dipanggil thulathi mujarrad, 3 huruf. 3 huruf. Jadi begitu juga makruh ni, asal kataan dia 3 huruf juga. Kaf, ro, ha. Karoha. Karoha ni buka kamus. Apa makna karoha? Makna karoha ialah benci. Makna karoha benci. Jadi bila tambah ma depan, jadi makruhun. Bila makruhun artinya yang dibenci. Benci siapa? Allah Ta'ala. Yang dibenci oleh Allah. Walaupun tadi kita kata tak dihukumkan dosa, tapi dibenci Allah. Mana Allah tak suka. Dosa-dosa tu azab. Okey, boleh jadi Allah tak azab dia, tapi Allah tak suka. Sebab tu kalau orang yang bersenang-senang dengan hukum, dia kata, alah Ustaz, makruh je pun, dia kata. Seolah-olah dia kata, alah Ustaz, Allah benci je pun. Syok ke Allah benci? Mak ayah kita benci kita pun, kita pening kepala dah. Pecah hati kita. Allah, mak aku tak suka, aku benci aku. Ini kan pula Tuhan, Allah benci kita. Sonok. Ui, pelik sungguh kalau kata sonok. Jadi Allah benci. Itu makna makruh. Jadi berat tak berat makruh? Berat. Dan kalau makruh pun berat, haram lagi jadah lah. Lagi berat lah maknanya. Kena? Gitu. Jadi orang sebab tu orang ahli sufi, ahli tasawuf, orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah, makruh lagi dia tinggalkan dah. Tak kata nak tinggal haram, barang makruh tinggalkan dah. Dia kata, Ustaz, kalaulah benda tu Allah tak hukumkan dosa, mana pula kata Allah benci pula? Kan? Sebab tak dosa pun, takkan Allah benci? Lah, memang ada. Contoh kita ayah kita dengan seorang ayah dengan seorang anak. Seorang ayah dengan seorang anak. Masa budak tu kecil, ayah dia nakal, anak dia nakal, ayah dia pukul je. Nak sepak gitu je nak. Tapi kalau anak dah sampai dah besar panjang, takkan ayah ni nak sepak lagi. Ayah pun kadang-kadang dah tak larat, dia pun dah tua. Kan? Walaupun ayah tu kadang-kadang dia tak pukul anak dia. Anak pun dah besar. Dia tak usik, tak sentuh langsung. Kulit ke kulit tak kena langsung. Tapi cukup ayah tu kata, aku benci meluat tengok muka hang. Apa rasa? Itulah maksudnya tadi. Walaupun Allah tak azab dengan dosa, Allah tak hukum dengan dosa, kan? Tetapi Allah kata, aku benci dengan hang. Rasa macam mana? Berat tak berat? Berat. Suatu perbuatan makruh jangan dimudah-mudahkan. Jangan direngan-rengankan. Jadi kalau kita ni berpegang makruh pun berat, haram lagi berat. Barulah kita berjaya meninggalkan benda-benda yang tidak disukai Allah. Betul. Itu. Begitu jugalah tadi ilmu yang makruh, benda-benda yang makruh. Jadi seokok makruh, belajar seokok makruh juga. Pergi belajar cara nak buat macam mana, kan? Cara nak gulung okok daun macam mana dia ada. Ada step dia. Pergi belajar tu, malah tak isap. Belajar tu makruh. Sebab perbuatannya tu makruh. Itu pandangan ringan. Kalau pandangan berat, haram terus. Baik. Seterusnya, hukum harus. Ilmu yang harus. Belajar pun tak apa, tak belajar pun tak apa. Nanti dah habis saya cerita semua hukum ni, kita nak tengok kaitan dia. Belajar pun tak apa, tak belajar pun tak apa. Itu hukumnya, nama hukumnya harus. Ilmu apa jenis ni? Inilah ilmu keduniaan yang melibatkan kehidupan kita. Contoh belajar masak. Belajar masak tu hukumnya harus je. Mana kalau dia belajar, senang kat dia, boleh masak sendiri. Kalau tak belajar, apa susah? Food Panda ada.
Order je lah. Tapi banyak sikit duitnya. Itu je. Maknanya tak ada berat masalah pun. Nah, atau contoh lagi, apa ilmu yang harus belajar memandu, belajar bawa kereta. Harus dia hukumnya. Mau belajar pun Allah tak marah, mau tak belajar pun Allah tak marah. Sebab kalau mau belajar, faedah ke dirimu sendirilah, senang boleh bawa kereta sendiri. Tapi kalau tak belajar, apa susah? Tompang orang je lah. Kan? Naik kereta orang, jimat minyak. Nak minyak pun belum turun. Tak sungguh. Nah, itu je makna harus. Apa yang masalah sangat? Harus saja ilmu itu. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Selesai. Yang seterusnya, ilmu yang sunat. Apa makna sunat? Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Ilmu yang sunat ini iaitu ilmu-ilmu yang berkait dengan ilmu kepentingan Islam ataupun ilmu-ilmu akademik. Contoh ilmu matematik, ilmu sains. Tapi dengan syarat dia belajar tu untuk agama dia, untuk Allah, untuk tolong Islam, baru jadi sunat. Jadi sunat macam mana? Dia belajar matematik, dia belajar sains, boleh pahala. Kenapa hang belajar matematik ni? Supaya ada orang Islam kita yang pakar matematik. Tak tahu. Pahala. Jadi ibadat tu. Belajar tu. Kan? Kenapa hang belajar bidang kedoktoran? Biar ada doktor Islam. Ni banyak doktor orang kafir je. Ni kita nak doktor Islam. Okey tak apa? Bagus. Jadi belajar tu boleh pahala. Tapi kalau belajar apa jadi belajar bidang kedoktoran ni, dengan kata doktor gaji lebat, tu tak boleh pahala. Boleh gaji je lah, tak boleh pahala. Sebab ilmunya tak jadi sunat. Dia jadi harus balik turun darjat. Sebab apa? Sebab innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung atas niatnya. Kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung atas apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Nah, kalau seseorang itu niat perbuatannya itu, hijrahnya itu kerana dunia yang dia nak dapat ataupun kerana seorang perempuan yang dia nak nikah, fa hijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Bergantung atas apa dia niat. Kalau dia niat belajar tadi sebab nak boleh jawatan besar, boleh nak gaji besar, dapat jawatan lah, memang dapat, gaji memang dapat, tapi Allah tak dapat, pahala tak dapat, ibadat tak dapat. Itu rugi. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu berada dalam kerugian. Rugilah. Patut dia boleh jadikan kerja buat dia ni jadi ibadat, jadi pahala. Tak ada masalah kerja datang mana pun. Tapi niatkan untuk agama Allah. Contoh orang kerja sambung wire, TNB. Panjat cawang apa semua nak sambung wire. Jangan sambung wire tu, ni cukup bulan masuk ni dia. Jangan fikir tu. Yang tu tak apa, memang dapat dah. Masa cocok nak sambung wire tu, ingat. Niat dalam hati, ya Allah, aku sambungkan kabel ni supaya semua rumah-rumah orang Islam, orang beriman dapat elektrik, supaya dia mudah mengerjakan ibadat. Supaya wire ni sambung ni, elektrik ni sampai ke masjid-masjid, ke surau-surau. Maka orang boleh semayang, ibadat, orang boleh dengar kuliah dengan lancar, tanpa ada masalah. Tu dia niat gitu, pahala banyak lah. Berapa banyak rumah masuk, berapa banyak masjid surau masuk, dengan sebab dia sambung tadi. Ada silap-silap pahala dia, walaupun dia tak dapat hadir majlis ilmu kuliah agama, pahala dia lagi banyak pada kita. Berapa dia cocok tu sambung habis masuk mana-mana masjid, banyak 3-4 masjid masuk, sebab dengan dia sambung wire tadi. Yang kita duduk dalam satu masjid belum tentu lagi. Kena pula tidur pula. Kan? Jadi maknanya buat kerja dunia tak ada masalah, tapi biarlah niat kerana agama Allah. Yang jadi masalah hari ini, buat kerja dunia tapi ingat dunia. Itu satu hal. Ada lagi masalah, buat kerja akhirat pun kerana dunia. Dahlah kerja dunia untuk dunia, kerja akhirat pun untuk dunia ke? Habis dah lah. Dah apa benda nak bawa? Itu ilmu yang sunat. Seterusnya yang terakhir, ilmu yang wajib. Ni yang dinanti-nantikan ni. Ilmu yang wajib. Makna wajib, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Mana kalau dia mengaji,
boleh pahala. Kalau dia tak mengaji, berdosa dia. Ini yang dipanggil fardu ain. Okey, ilmu fardu ain. Ilmu wajib ni tadilah sebut tadi dah, ada pecah dua. Satu namanya fardu ain, satu lagi fardu kifayah. Fardu tu maknanya wajib. Fardu tu maknanya wajib. Nah, ain pula apa dia? Ain artinya individu. Maknanya seorang perseorangan. Setiap daripada kita, baik lelaki, baik perempuan, baik muda, baik tua, baik sihat, baik sakit. Tu ain, individu. Kalau fardu kifayah pula, dia bukan individu. Kifayah ni asal kata makna maksud dia adalah kecukupan. Ini saya bagi tips senang nak ingat. Apa makna fardu kifayah? Makna fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah. Senang nak ingat. Bukan tak payah tu maksud macam mana? Maknanya sudah terlepas tanggungjawab kewajipan tu. Wajib tu sudah terangkat. Maka orang lain kalau buat juga jadi sunat sahaja. Macam pengurusan jenazah. Kalau tak ada seorang pun yang uruskan jenazah tu, jenazah orang Islam tu, maka satu karyah tu berdosa besar. Sebab barang tu barang wajib. Tapi ada seorang, dia seorang, dia mandikan, dia semayangkan, seorang aja. Maka yang lain ni kalau tak buat, tak berdosa. Tapi kalau nak buat juga sama-sama, jadi sunat, boleh pahala, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada seorang buat, habis semua pakat dosa. Tu makna fardu kifayah. Jadi sama juga ilmu ni begitu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Okey, saya cerita fardu ain dulu sebab fardu ain yang sikit, fardu kifayah ni banyak. Ilmu fardu ain mencecah sebanyak 3 ilmu. Dengar macam 3 pula. 3 saja nak cerita makna 3, takkan tak boleh. 3 je. Apa dia? Tauhid, fiqh, tasawuf. Pastikan sebelum kita dijemput oleh malaikat, matilah maksudnya, pastikan kita telah pun mempelajari 3 ilmu ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Sebab dia masuk dalam fardu ain. Wajib atas tiap-tiap seorang, tak terkecuali seorang. 3 ilmu. Lain daripada 3 ilmu ni, mana-mana ilmu agama yang selain daripada 3 ilmu ni, dia masuk dalam fardu kifayah. Dia bukan masuk dalam fardu ain. Boleh faham setakat ni? Boleh tak? Kalau faham, saya tanya soalan. Siapa suruh kata faham? Okey, nak tanya, ilmu tajwid fardu ain ke fardu kifayah? Ilmu tajwid, kita belajar Quran tu, nun mati, tanwin, idgham ma'al gunah, idgham bila gunah. Apa hukum? Fardu ain ke fardu kifayah? Fardu payah. Memang payah, ilmu tu memang payah. Nah, fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Memang dia wajib, tapi memadai. Dalam satu kawasan mesti ada seorang yang alim ilmu tajwid. Dan kalau yang lain tak tahu tak apa, tak dosa pun. Tapi baca Quran wajib dengan bertajwid. Tu hukum. Baca Quran tu mesti betul. Ikut makrasnya, ikut panjang pendeknya, dengung tak dengungnya. Ini jangan mentang-mentang kaki berdengung, dia dengung semua. Kan? Jadi kena. Itu. Baca tu kena betul. Habis tu kalau macam tu kena belajar juga dah. Tak lah, maksudnya macam ni kata ulama. Baca Quran tu betul, tapi bila orang tanya dia, ni aku tengok ni non mati jumpa mim, apa hukum? Aku tak erti dia. Tapi bila dia baca betul bunyi dia. Bila dia baca tu bunyi dia tu betul, tapi tanya hukum, sudah. Fa apa fa dah, orang pun tak ingat dah dia kata. Kan? Gundah gulana ke apa? Dia tak tahu, dia tak erti. Hukum tu dia tak erti. Tapi baca betul. Time panjang-panjang, time pendek-pendek. Jadi dia dikira sah. Baca Quran pun tak ada masalah. Sah baca Quran dia tu. Dalam semayang pun sah, tak ada masalah. Tapi hukum tak erti, sebab hukum ni dia ada nama.
Jadi nak kena kenal nama tu kena mengaji lah pula. Mengaji tu dia tak berapa pandai. Itu tak apa dah. Sebab dia bukan fardu ain. Sebab tu tak ada malaikat pergi tanya dalam kubur. Kan? Ni apa tu iqlaq? Kelab ARC ke dia? Dah, malaikat tak tanya. Malaikat tak tanya iqlab, idgham dah tak tanya. Tapi malaikat tanya apa? Marrab buka. Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu tu maknanya kenal Tuhan. Kenal Tuhan ilmu apa? Akidah, ilmu tauhid. Tu tak mengajar ilmu tauhid, tak lepas soalan. Lagi. Tengok. Ilmu tafsir Quran, fardu ain ke fardu kifayah? Tafsir Quran. Fardu kifayah lah. Kan fardu ain. Tapi mengaji salah tak? Tak salah lah. Kita panggil ustaz mengajar ilmu tafsir, tak salah. Tapi saya nak bagi tahu kategori ilmu tu. Dia bukan masuk dalam fardu ain, dia fardu kifayah. Sebab apa? Sebab sekali lagi saya sebut, malaikat tak tanya bab tafsir dalam kubur nanti. Ada masuk-masuk kubur, malaikat tanya, surah Al-Baqarah ayat 58, tafsir? Oh jenuh. Tak payah kata tuan-tuan, saya pun kelang kabut. Macam mana dah? Naik atas balik boleh tak? Nak ambil Quran, nak tengok. Tak. Kan? Tak. Dia tak. Bukannya jadi satu fardu ain, tidak fardu kifayah saja. Wajib memang wajib, tapi kifayah. Mana madai dalam satu kawasan ada seorang reti. Kalau sampai semua pun tak reti, tak boleh tak? Nanti siapa nak terangkan Quran tu? Kena ada madai seorang. Tapi yang ilmu fardu ain ni tak boleh seorang aja reti. Kita duduk satu taman, seorang je reti bab sifat 20. Lain semua tak reti. Semua tak reti tu dosa. Sebab apa? Sebab dia fardu ain. Wajib atas tiap-tiap seorang. Jadi apa yang saya nak cerita pada keseluruhan ilmu ni tentang hukum dan sebagainya. Sekarang cuba nilai balik kehidupan kita, diri kita masing-masing. Kita banyak habiskan masa kita dengan belajar ilmu yang mana? Cuba tanya balik. Ilmu mana kita banyak habiskan? Kebanyakan kita banyak menghabiskan ilmu yang harus. Tadi. Tengok kalau orang perempuan lagi kan? Tengok kat TV tu ada rancangan masak-masak. Ini nak dekat apa Ramadan, ketuk-ketuk Ramadan. Belajar masak, nak buat kuih pun semua. Salin tu. Telur 4 biji, tapi telur susah nak dapat, dia kata. Tapi dia tulis jugalah. Telur, tepung, berapa kilo. Cantik. Yang orang ngajar tauhid fiqah ni gitu. Dia tak ambil peduli. Yang resepi bukan main cantik. Padahal kalau tak reti dosa tak? Tak dosa sikit. Malaikat tak tanya kalau nak buat apa nama kuih tak berapa biji telur nak pakai. Malaikat tanya. Ada gitu? Sudah malaikat ni biar betul dia kata. Dah malaikat tak tanya sebab tu. Sebab barang harus. Tak pandai nak buat kuih tak, beli sudah. Beli kuih tunjuk nama dia. Kuih tunjuk nak ni. Ada apa masalah? Itu je. Sebab dia barang harus. Tapi kadang-kadang tu yang kita fokus sangat. Sama lah juga orang lelaki pun belajar nak mandu kereta apa semua. Bukan salah kata belajar, tapi kalau ilmu tu mu boleh sungguh-sungguh, kenapa ilmu yang wajib atas kamu tak sungguh? Ilmu harus pun kamu sungguh sangat. Dan kalau ilmu harus kamu sungguh, ilmu wajib laki kamu sungguh. Ni dah. Ilmu harus sungguh, ilmu wajib buat relax, buat lebih kurang. Dan macam mana kita ni? Macam mana kita ni? Agak-agak boleh lepas ke tak lepas dalam kubur nanti? Tu cerita dia. Sama juga benda-benda yang lain tadi. Ilmu sunat. Ada orang belajar, bukan main belajar matematik, belajar sains, sungguh-sungguh belajar. Bukan kata salah belajar tu, tapi itu barang sunat aja. Yang wajib ni macam mana? Atau terus terang saya cakap, kita agak kecewa kak. Daripada dulu lagi negara kita, ilmu sains yang asalnya satu subjek je, sains nama dia, tapi dia boleh pecah kepada 3. Jadilah fizik, kimia, biologi. Nak menunjukkan besarnya ilmu sains tu.
Yang ilmu agama yang sebenarnya besar, yang ada tauhidnya, ada fiqahnya, ada tasawufnya, tapi dikompres, jadilah namanya pendidikan agama Islam. Daripada 3 jadi 1. Betul tak betul? Ha? Takut nak jawab ni. Tak apalah kalau kena tangkap sama-sama. Kan? Ada sungguh di sekolah tu ilmu tauhid, fiqh, tasawuf perak jadi 1 subjek pendidikan agama Islam. Itu pun dalam seminggu entah berapa kali kelas aja. Yang ilmu sains ni asal sains pecah, fizik ada, kimia ada, biologi ada. Bukan saya kata salah, tak salah mau nak belajar fizik, nak belajar kimia, sebab ilmu tu pun ilmu Allah juga. Tapi ilmu tu kedudukannya sunat. Yang ini kedudukannya wajib. Mana lebih mustahak, wajib dengan sunat? Nah, kalau kita pergi masjid tertinggal kopiah, sah tak semayang? Boleh tak semayang? Boleh. Kan? Tertinggal kain ridak, tak apa, boleh lagi, tak ada masalah. Tapi kalau tinggal kain belekat, dia kata sejuk lah malam ni, kuat aircon. Kuat apa, meter kain belekat tak ada tu. Memang sejuk lah. Mana boleh, sebab tu barang wajib. Ni kadang-kadang ada orang dia boh kopiah, boh serban besar tu, kayu sugi celah telinga ni dengan kain ridak, tiba kain belekat tak pakai. Orang panggil apa? Gila. Gini gila ke benda ni? Nah, benda sunat memang dia buat semua, sunnah dia buat. Yang wajib tak ada, tutup aurat tidak. Kadang Ramadan gitu, semayang tarawih ramai, subuh lebu. Padahal yang wajib tu subuh, yang tarawih tu sunat. Kan? Jadi macam itulah juga. Jadi dahulukan ilmu yang wajib. Bukan salah mengaji ilmu sunat ke ilmu harus ke, dia tak salah. Yang salah ilmu makruh dengan haram tadi. Tapi ilmu sunat tak apa mengaji, ilmu harus pun tak apa mengaji. Tapi kenapa kamu mengabaikan ilmu yang wajib? Itu persoalan dia. Sedangkan ilmu ni wajib atas kamu. Sebab itu tuan-tuan pernah tertanya-tanya tak? Kenapa baju Melayu yang tuan-tuan pakai tu ada 3 poket? Kenapa dia buat 3 poket? 1, 2, 3. Kenapa 3 poket? Saya pernah tanya kat satu masjid, tiba seorang tu jawab, dia kata zaman dulu kain tak cukup kot Ustaz. Dia kata, okeylah zaman dulu kain tak cukup, zamanlah kain dah banyak, buat 4, 2 atas, 2 bawah. Senang ke, salam kaut banyak sikit dapat. Banyak sikit dapat. Ni tak 3 juga. Sampai sekarang masih lagi 3. Kenapa 3? Sebenarnya ada falsafah dia dengan Islam. Sebab tu dulu orang sebut Melayu Islam ni berpisah tiada. Kuatnya hubungan bangsa Melayu dengan agamanya Islam. Kuat. Betul tak? Dalam dunia ni ada 2 jenis bangsa saja yang bangsa tu kuat betul dengan agama dia. 2 je dalam dunia ni, seluruh dunia. 2 bangsa tu kuat dengan agama dia. Yang pertama bangsa bangsa Israel. Bangsanya Israel, agamanya Yahudi. Sampai lekat lah, kalau kita kata Israel, mesti automatik kita kata dia ni orang Yahudi. Kalau kata orang Yahudi, mesti dia Israel. Kuat. Satu lagi bangsa, namanya bangsa Melayu. Bila sebut Melayu, automatik orang akan fikir agama dia apa? Islam. Hatta Arab tak. Walaupun bangsa Arab, tak semesti Islam. Tak jaya pergi Arab Saudi pun ada. Dia Arab, tapi Kristian ada. Bukannya sikit, ramai juga. Kan? Arab pun tidak. Tapi Melayu, boleh kata hampir-hampir kita tak nampak Melayu Kristian. Walaupun mungkin ada sikit-sikit. Yang murtad-murtad ni ada juga. Tapi boleh kata hampir-hampir nak macam tak nampak langsung. Sebab kuatnya Melayu dengan Islam. Bukan baru hari ni, sejak dulu lagi. Sebab tu orang dulu-dulu buat baju Melayu letak 3 poket. Dia tak letak 4, dia letak 3. Kenapa? Poket ni lambang dia apa? Lambang poket ialah lambang bekal. Dan orang dulu-dulu nak musafir ke apa, dia simpan barang dalam poket. Makanan ke apa, bekalan nak dibawa berjalan musafir. Begitu jugalah hidup kita ni diibaratkan seperti musafir, satu perjalanan untuk balik bertemu Allah. Nah, maka dalam perjalanan ini memerlukan bekalan.
Maka bekal itu ada 3 yang kita kena bawa, iaitulah tauhid, fiqh dan tasawuf. Itulah bekal dia. Sebab tu 3 poket. Sebab tu poket yang pertama dia duduk di sebelah kiri, dia tak duduk di sebelah kanan. Kenapa tak buat belah kanan, tapi duduk belah kiri? Sebab apa belah kiri? Ada apa di sini ni? Ada apa? Ada jantung. Jantung bahasa kita, bahasa Arab disebut qalbun, hati. Di situ. Jadi yang poket pertama ni lah ilmu tauhid namanya, duduk di hati, duduk di jantung. Apa fungsi jantung? Fungsi jantung menyebarkan darah ke seluruh anggota badan. Kalau jantung tu sihat, maka anggota yang lain pun sihat. Kalau jantung tu rosak, anggota lain rosak. Betul tak? Anggota lain berhenti, jantung tak berhenti, hidup lagi. Tapi kalau jantung berhenti, yang lain sadaqallahul azim. Habis game over. Habis garisan straight dah. Jantung. Jadi sebab tu di sini tempatnya akidah kita, iman. Jadi kalau orang tu iman dia ada, maka rohnya tu dikira hidup. Tapi kalau iman dia tak ada, roh dia mati. Seperti mana jantung yang tak berfungsi. Lepas tu jantung ni disebarkan darah seluruh anggota badan. Bayangkan kalau seseorang tu masukkan Allah, perasaan yakin kepada Allah dalam hati dia, kemudian keyakinan tu menyebar di seluruh anggota badan dia. Barulah tangan buat kerja untuk Allah, kaki buat kerja untuk Allah. Kaki jalan ke rumah Allah, tangan memegang sesuatu yang disuruh Allah. Dan barulah semua anggota akan tunduk atas perintah Allah. Sebab di sini tempat mula dia. Betul orang kata sakitnya, apa dia? Ayat dia, sakitnya di sini. Kan? Bermula sini. Lepas tu 2 lagi bawah ni, kanan dan kiri, 2 lagi. 2 ni mengiringi. Apa mengiringi? Mengiringi ilmu tauhid, iaitulah bersama dengan ilmu tauhid itu mesti diiringi dengan ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ilmu fiqh ialah ilmu ibadat. Jangan mu cakap mu yakin je tapi sembahyang tidak. Mana pula? Ibadat itulah sebagai bukti atas keyakinan tadi. Kalau mu yakin, kamu yakin pada Allah, tunduk pada Allah. Tunduk pada Allah tu dengan solat. Kalau kamu yakin Allah yang jaga kamu, kamu taat perintah Allah, Allah suruh puasa, kamu puasa. Meletakkan yang bagi nyawa, bagi hidup ke aku, Allah, bukan makanan. Bukti, aku tak makan pun terus hidup. Tu yakin. Tapi mula dengan yakin dulu, lepas tu baru dengan ibadatnya tadi. Sebab tu ilmu ibadat ni dipanggil ilmu fiqh. Fiqh ni maksud apa? Fiqhun. Apa makna fiqhun? Makna fiqhun ialah faham. Jadi kenapa disebut ilmu faham? Maknanya kalau kamu betul dah yakin pada Allah, kalau kamu faham apa yang kamu yakin, maka inilah buktinya. Buktinya apa? Sembahyang, puasa, zakat. Zakat sebagai satu bentuk keyakinan kita pada Allah, bahawa Allah yang memberi rezeki kat kita. Maka yakin kita bagi duit zakat, kita tak takut kita jadi muflis ke, rugi ke apa tidak. Sebab yakin Allah yang jamin rezeki. Tapi itulah, walaupun namanya masjid, walaupun yang memegangnya tu ahli jawatan kuasa masjid, tapi kalau ilmunya tak ada, dia jadi masalah juga. Ada satu peristiwa ni kat tempat kami lah, di belah-belah Perak. Ada satu surau, dia nak mohon SDJ, surau diri Jumaat. Dia nak mohon surau diri Jumaat sebab dia tengok pun keadaan bila sembahyang Jumaat kat masjid tu dah melimpah sampai keluar. Dan sebab perumahan makin naik keliling tu. Jadi dia pun cadang-cadang bincang masalah AJK, hantar surat permohonan kat Jabatan Agama, minta kelulusan dinaikkan surau tu kepada surau diri Jumaat. Kata Jabatan Agama boleh, tapi dengan syarat dapatkan surat sokongan daripada Masjid Karyah dan surau sekeliling. Boleh? Pergi jumpa surau sekeliling semua bagi support, tak ada masalah. Sampai kat Masjid Karyah tu, mintalah surat sokongan. Apa jawab pengurusi masjid? Kalau hampa buat surau diri Jumaat, makin sikitlah tabung masjid kami. Tu pengurusi masjid, bukan pengurusi disko. Pengurusi masjid tu. Diingat masjid ni tempat bisnes agaknya, tempat kumpul duit. Dia kata kalau hampa buat SDJ surau diri Jumaat,
tabung kami makin sikit lah nanti duitnya. Ambil tabung, hempuk atas kepala dia. Ada. Ni pelik lah. Itulah kata ilmu paling mustahak. Mungkin kena kenal. Ini rumah Allah. Takkan miskin rumah Allah. Janji Allah. Pernah ke ada masjid sampai tak ada duit? Lagi tak ada duit, lagi masuk duit. Mana dia? Orang datang selalu. Kan? Orang derma, infak apa, takut benda dia. Ini yang jadi masalah sampai beku duit. Dalam freezer terus duit tu. Beku, tak berganjak ke? Kan? Dia sonok kumpul duit banyak-banyak. Itu okey lagi beku. Ada satu masjid lagi lah. Dia pergi Langkawi dengan AJK semua. Pakai duit masjid. Tu saya tanya, tahu apa pakai duit masjid pergi Langkawi, apa tujuan? Ya, lawatan sambil belajar Ustaz. Tok mu kata jawab. Ada pula lawatan. Apa belajar di Langkawi ya? Nak belajar benda? Belajar tu scuba. Itu pelik lah ni manusia. Buat pandai-pandai dia. Itu duit orang ramai, bukan duit kamu. Duit orang ramai. Nah, kita yang bubuh duit dalam tabung infak, apa yang hasrat hati kita? Kita mesti nak duit kita tu digunakan untuk mengimarahkan masjid. Buatlah apa yang patut, yang boleh supaya memudahkan orang cakap fasiliti, kemudahan orang yang singgah semayang dan sebagainya. Nah, itu tujuan kita. Adakah kita masuk duit dalam tabung, kita niat moga-moga dia beku di sana? Ada gitu? Tak. Ataupun kita masuk duit kata moga-moga pengungsi dapat jalan ke Langkawi. Atau Hak Nyai ke. Ada gitu. Mesti lah. Jadi kena faham situasi, kena faham. Dalam bab itulah pentingnya ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tahu nak guna untuk apa, nak buat macam mana, apa nak digunakan dengan ilmu yang kita ada. Tapi kalau ilmu tak ada, tu yang dia buat sesuka hati dia, sehingga kan apa dia buat dia tak sedap. Yang dia buat itu sebenarnya salah di sisi Allah. Kau apa dah insya' dah? Belum lagi? Dah? Saya ni nak cari, nak berhenti ni. Kita idea tak ada dah. Dia malah ceramah tu. Jadi saya suka lagi baca kitab. Sebab kitab ni dia ilmu yang di dalam tu kan. Kita bukan ilmu fi sudur, kita ilmu fi kitab. Ilmu tak ada di dada, ilmu di kitab. Jadi baca kitab baru kita boleh berhujah dengan pengisian yang ada dalam kitab. Tapi kalau cakap ini tu banyak merapu. Tapi insyaAllah kot malam ni kita dapat satu informasi penting. Apa yang kita nak ambil daripada natijahnya kuliah kita pada malam ni, susunkan kehidupan kita dengan ilmu yang sepatutnya dahulu. Mana yang mustahak dihadapankan dulu. Yang lain-lain tu tak apa. Yang paling mustahak dulu tauhid, fiqh dan tasawuf. Sebab tauhid nak mengesahkan akidah kita, fiqh nak membetulkan ibadat kita, tasawuf nak membentuk hati kita. Kalau tiga-tiga ni betul, insya-Allah jalannya elok. Madai tiga ni saja. Madai tiga ni saja. Yang lain tu kalau kita tak apa nak pandai, tak apa lagi. Tiga ni wajib atas setiap daripada kita. Kita nak ubah persepsi masyarakat. Hari ni kerana setengah masyarakat dia faham belajar agama ni sebab nak jadi ustaz. Nak jadi ustazah dan sebagainya. Dia tanya kenapa tak hantar anak ngaji pondok, tak hantar anak ngaji sekolah agama. Saya bukan nak anak saya jadi ustaz. Betul? Nak jadi apa? Anak-anak saya jadi doktor. Tahu dah doktor apa? Doktor kafir. Marah dia. Apa ustaz ni? Kan macam tu. Dan kalau tak belajar Islam jadi doktor apa? Itu yang hari ni banyak hebat-hebat belajar keluar universiti jadi peguam tapi lawan Islam. Jadi doktor lawan Islam. Hina Islam, perendahkan Islam, persenda hadis Nabi. Kita baca hadis kata habatus sauda tu syifaun, penyembuh, melainkan mati. Habatus sauda tidak ada dalam kajian saintifik. Tak ada kajian, mu buatlah kajian. Ini hadis Nabi, mu tak yakin dengan Rasulullah. Mana Nabi mu? Tu malaikat tanya dalam kubur. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Tu dia tanya, bukan dia tak tahu. Bukan dia tak tahu. Takkan dia tanya waman nabiyuka? Takkan tak tahu. Takkan nak jawab gitu. Nampak? Dia pun tahu, tapi kenapa dia tanya? Sebab dia nak ajar kita. Siapa yang kamu yakin?
siapa yang kamu ikut? Tu maksud dia. Tu dia tanya, marrab, bukan siapa Tuhan kamu? Bukan dia tak tahu Tuhan tu Allah. Tapi kenapa dia tanya? Seolah-olah dia nak maksudkan bahawa kamu kenal tak kenal Tuhan kamu ni. Nah, dunia kamu kenal. Rezeki habis, benda kamu ambil. Kenal? Sampai kalau tak cukup, kamu komplain. Apa sikit sangat duit bantuan? Kata. Komplain. Rezeki Allah. Nah, tapi yang maha memberi rezeki tu kamu tak kenal. Duk menjadi macam mana kamu ni? Tu. Sebab itulah ditanya oleh malaikat begitu. Nak menunjukkan inilah benda yang sangat mustahak pada kita. InsyaAllah, kalau ini yang kita aturkan dalam hidup kita, kita selamat. Jadi sebab tu nasihat saya pada semualah, termasuklah hadirin kuasa masjid dan surau, mana-mana tempat pun, pastikan 3 subjek ni mesti diutamakan dalam pengajian bagi orang awam. Sebab ini yang paling mustahak. Yang lain-lain tu boleh, tak ada masalah. Tapi sampingan-sampingan. Sebab yang paling mustahak ni, berapa ramai orang tak kenal sifat 20. Sebab tu bila puak-puak Wahabi datang, kita menggelupur, tak kerti nak jawab. Padahal kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu pegangannya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah itulah yang kumpul 13 sifat. Maturidiyah tu tambah lagi 7. Jadilah lengkap 20 sifat. Kita tak tahu. Tak kenal dan sebagainya. Sebab apa? Sebab inilah tak dititik beratkan. Ilmu fiqah kita kena tahu. Bab yang mengesahkan ibadat kita. Kalau kita tengah-tengah semayang, taik cicak jatuh, apa nak buat? Belajar takat tu pun jadi dah. Mana kata kita tahu, aku punya ibadat ni sah tak sah? Apa hukumnya? Tak payahlah belajar terlampau sampai perbahasan 4 mazhab. Satu mazhab pun pening dah. Ni pandangan Imam Malik. Ni kita punya dulu ni, itu pun sudah banyak kaul. Ada kaul Imam Nawawi, ada kaul Imam Romli. Yang tu pun kadang-kadang kita dah pening-pening lalat dah. Lepas tu ilmu tasawuf lah. Belajar mendidik hati. Supaya hati kita ni menjauhi sifat mazmumah dan mendekati sifat mahmudah. Ada? Sifat mahmudah dengan sifat mazmumah. Jadi itulah pelajarannya. Moga-moga apa yang kita buatkan di masjid kita ni, majlis ilmu, kita mendapat apa yang sepatutnya. Dan nanti insya-Allah akan dibincang dengan pihak Adil Jawatan Kuasa apakah kitab yang sesuai untuk kita nak bahaskan di sini. Saya orangnya orang pondok, mengaji pondok. Saya tak ngaji luar pun, saya ngaji dalam je, ngaji pondok aja. Jadi kitab-kitab yang saya baca selalunya di mana-mana masjid surau adalah kitab pondok, kitab Jawi lama. Kadang orang pandang lekeh kan, kitab Jawi lama. Tapi jangan, kalau orang tak biasa ngaji kitab pondok ni, kelang kelibut juga dia nak baca. Dia baca-baca tak berhenti-henti. Nak 9 lebih dah tak berhenti-henti baca. Awak ustaz tak berhenti, ustaz? Tak ada noktah. Kitab Jawi lama memang tak ada titik noktah. Ada kena pandai sendiri, tahu kat mana cara dia nak berhenti tu macam mana. Lepas tu kena tahu pula, kadang-kadang ni Jawi lama. Dia bukan Jawi moden, Jawi lama. Ada seorang ustaz tu dia baca kitab. Dia tak biasa baca, orang suruh baca juga baca. Dia kata Allah lah yang menjadikan langit dan bom. Bom, dia kata. Muju ada seorang otai situ, dia otai lama. Dia kata tengok ustaz kitab. Bukan bom, bumi. Tapi ejaan lama bawau mim. Dia baca bom, Allah cipta langit dan bom. Mana itu? Tu okey lagi. Lepas tu ada lagi dahsyat. Dia kata, dia baca-baca kitab, orang dulu-dulu zakarnya panjang-panjang. Lagi melampau ni. Ini apa ustaz baca ni ustaz? Tengok. Zikir. Dia pergi baca. Zikirnya panjang-panjang, maknanya wirid tu. Tu nak cerita. Tu pentingnya ilmu ni. Kadang-kadang orang pandang lekeh, tapi sebenarnya ilmu tu hebat besar. Siapa yang sudah merasainya, tahulah kelazatannya. InsyaAllah. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita kelazatan dalam menuntut ilmu. Dan kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Teruskan perjuangan duniamu. Bekerjalah terus.
tetapi jangan sampai meninggalkan akhirat. Ambil masa sedikit belah malam, siang kita dah sibuk dengan kerja, malam kita duduk pula di dalam majlis ilmu untuk melengkapkan akhirat kita. Moga-moga kita selamat di dunia dan selamat di hari akhirat kelak, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Dan macam biasa, macam seperti guru saya juga, Tuan Guru Siddiq Noh, saya ada bawa barang niaga yang sama juga barangnya, sebab kami daripada sekolah yang sama. Tok Guru Siddiq Noh tu mudir Pondok An-Nur dan Mahat Tafiz Kiam. Adapun saya timbalannya, pembantu beliau. Sama je. Jadi barangnya pun samalah. Ada biskut kering, ada mi sanggul lah apa sebagainya. Jadi boleh tengok-tengok, niatlah membeli sambil menderma. Niat membeli sambil menderma. Jadi bila niat membeli sambil menderma, baki sikit-sikit tu halal sudahlah. Kata nak jadi orang soleh. Yalah sudah. Jadi dia tengok kawan dia tu beli, baki RM5. Jadi anak murid tunjuk RM5 ni, kata dia tak apa-apa, RM5 masuk tabung. Dia tengok kawan dia buat, dia pun tiru. Dia pun kata, tak apa, baki saya pun masuk tabung. Tiba-tiba anak murid saya kata, tapi baki pakcik 50 balik. Oh, 50 balik. Kan? Cukuplah sekarang tu pada malam ni, mana yang dapat kita kongsi dan semakin moga-moga insya-Allah Allah memberikan keberkatan kepada majlis kita ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.